Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari sejarah tingkatan 4, bab 3 dengan subtopik kita iaitu 3.2, latar belakang Perang Dunia. Jadi untuk subtopik ini, standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh pelajar ialah pelajar boleh menerangkan latar belakang Perang Dunia. Okey. Jadi mari kita lihat tentang sedikit pengenalan berkaitan dengan latar belakang Perang Dunia. Jadi Perang Dunia berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah, okay, yang membawa persaingan antara kuasa imperialis untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Jadi persaingan tersebut telah mencetuskan Perang Dunia Pertama iaitu antara 1914 hingga 1918 dan menyusul pula Perang Dunia Kedua pada 1939 hingga 1945 yang memberikan kesan besar terhadap penduduk dunia. Baik, mari kita mulakan dengan Perang Dunia Pertama. Okey. Jadi Perang Dunia Pertama berlaku dalam kalangan negara Eropah termasuklah Empayar Uthmaniyah. Antara faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama, termasuklah persaingan kuasa imperialis, pembentukan pakatan ketenteraan dan konflik rantau Balkan. Baik, mari kita lihat satu persatu faktor ini. Yang pertama ialah persaingan kuasa imperialis. Perkembangan revolusi industri menyebabkan berlaku persaingan dalam kalangan kuasa imperialis di Eropah. Mereka bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan bagi memperoleh bahan mentah seperti arang batu, petroleum, biji timah, serta memasarkan hasil industri. Persaingan tersebut membawa permusuhan antara kuasa imperialis di Eropah seperti Perancis dan Jerman. Seterusnya, yang kedua ialah pakatan ketenteraan. Baik, faktor yang kedua ialah faktor pakatan ketenteraan. Permusuhan antara kuasa Eropah membawa pembentukan pakatan ketenteraan seperti Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Kewujudan pakatan ketenteraan telah menyebabkan ketidakstabilan politik berterusan di Eropah. Seiring dengan persaingan mendapatkan tanah jajahan, negara dalam pakatan turut bersaing menghasilkan senjata moden dan sedia berperang bagi mempertahankan kepentingan masing-masing. Baik, nanti kita akan lihat apakah negara yang terlibat dalam Pakatan Kuasa Tengah dan juga yang terlibat dalam Pakatan Bertiga. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah krisis rantau Balkan. Krisis rantau Balkan berlaku akibat permusuhan antara Austria-Hungary dengan Serbia. Austria-Hungary menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Kemuncak krisis Balkan ialah pembunuhan Archduke Ferdinand, iaitu putera mahkota Austria-Hungary dan juga isterinya yang bernama Sophie, oleh seorang pemuda
Serbia. Peristiwa tersebut menjadi sebab Eropah terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Jadi daripada ketiga-tiga faktor ini, iaitu persaingan kuasa imperialis, pakatan ketenteraan dan krisis rantau Balkan, maka pembunuhan Archduke Ferdinand, iaitu putera mahkota Austria-Hungary dan juga isterinya, yang telah menjadi kemuncak dan menyebabkan Eropah terjerumus dalam kancah Perang Dunia Pertama. Baik, mari kita lihat kronologi ataupun garis masa tentang peristiwa Perang Dunia Pertama. Jadi kita perhatikan di sini bermula pada tahun 1914, di mana terdapatnya pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Kita katakan tadi terdapat pakatan ketenteraan, di mana terdapat dua pakatan. Yang pertama iaitu Pakatan Kuasa Tengah dan juga Pakatan Bertiga. Baik, apakah negara-negara yang terlibat dalam Pakatan Kuasa Tengah? Okey, kita lihat di sini terdapat negara Jerman dan juga Austria-Hungary. Kemudian pakatan ini disertai oleh Bulgaria dan juga Empayar Uthmania. Manakala dalam Pakatan Bertiga terdapat 3 negara iaitu Britain, Perancis dan Rusia, dan seterusnya pakatan ini disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan juga Greece. Okey. Baik, kita mulakan dengan tarikh yang penting iaitu pada 28 Julai 1914. Di sini Austria-Hungary dengan sokongan Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Serbia, disebabkan oleh pembunuhan putera mahkota tadi. Kemudian pada 30 Julai, 2 hari kemudian, kita lihat bagaimana Rusia bertindak memberikan bantuan ketenteraan untuk mempertahankan Serbia. Kerana Serbia tadi telah diisytiharkan perang oleh Austria-Hungary dan juga disokong oleh Jerman. Jadi dengan itu Rusia pula bertindak untuk memberikan bantuan ketenteraan kepada Serbia yang akan diserang oleh Austria-Hungary dan juga Jerman. Baik, kita lihat kronologi seterusnya di sini, iaitu pada 1 Ogos 1914. 1 Ogos 1914, Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Rusia kerana Rusia tadi bertindak untuk membantu Serbia. Okey. Dan 2 hari kemudian, iaitu pada 3 Ogos 1914, apa yang berlaku? Jerman telah mengisytiharkan perang terhadap Perancis, di mana Perancis ini telah menyebelahi Rusia. Maka Jerman menceroboh Belgium untuk menyerang Perancis. Melalui Belgium, Jerman akan menyerang Perancis. Seterusnya pada 4 Ogos, keesokan harinya, Britain telah menyertai Rusia dan Perancis memerangi Jerman yang telah menceroboh Belgium. Britain pula join. Jadi yang Pakatan Bertiga tadi. Kemudian diikuti oleh Oktober. Akhirnya pada bulan Oktober 1914, Empayar Uthmania telah menyertai peperangan dengan memihak kepada kuasa tengah. Kuasa tengah tu yang Jerman dengan Austria-Hungary tadi. Okey. Kemudian masuk pada tahun 1915, mencecah kepada tahun 1915, pada bulan Mac, Itali menyertai Perancis, Britain dan Rusia dalam Pakatan Bertiga. Itali pula join. Seterusnya pada bulan berikutnya, April, tetapi dalam tahun 1917, 2 tahun kemudian, Amerika Syarikat telah menyertai peperangan dengan memihak kepada Pakatan Bertiga. Dan ini adalah kronologi kepada Perang Dunia Pertama. Jadi jika kita lihat buku teks dalam muka surat 55,
kita dapati terdapat peta ini, terdapat peta ini yang menunjukkan bagaimana kuasa tengah, kuasa tengah, kemudian Pakatan Bertiga dan juga ada negara berkecuali. Jika kita perhatikan dalam petunjuk di sini, kuasa tengah warna grey hijau, kemudian warna hijau Pakatan Bertiga, dan warna putih ialah negara berkecuali. Jadi ada pertempuran, kita lihat petunjuk ini menunjukkan pertempuran, kemudian bagaimana ada sempadan pertemuan barat dan juga kemaraan kuasa tengah. Kemaraan kuasa tengah ni adalah kuasa Jerman lah. Jadi kita boleh perhatikan bagaimana berlakunya Perang Dunia Pertama di Eropah dalam muka surat 55. Baik, mari kita lihat bagaimana Perang Dunia Pertama berakhir. Penglibatan Amerika Syarikat dalam perang telah membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga, iaitu pada tahun 1918. Tadi kita lihat kronologi bagaimana Amerika Syarikat telah menyertai Perang Dunia Pertama pada tahun 1917 dan memihak kepada Pakatan Bertiga. Ini telah membawa kepada kejayaan Pakatan Bertiga. Jadi Jerman kemudiannya dipaksa menandatangani genjatan senjata. Beberapa siri persidangan dan perjanjian damai yang diadakan selepas tamat perang telah memberikan kesan kepada negara Eropah. Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama. Di sinilah bagaimana bermulanya Amerika Syarikat telah diiktiraf sebagai kuasa besar kerana telah berjaya membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama, seterusnya membawa kepada berakhirnya Perang Dunia Pertama. Baik, mari kita lihat kandungan yang pertama dalam misi mengakhiri Perang Dunia Pertama, iaitu terdapatnya Persidangan Damai Paris. Persidangan Damai Paris yang telah diadakan pada 18 Januari 1919 untuk membincangkan syarat perdamaian selepas Perang Dunia Pertama tadi. Syarat ini bertujuan memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Persidangan tersebut telah melahirkan deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson, iaitu cadangan Presiden Amerika Syarikat sebagai asas perdamaian. Asas perdamaian. Deklarasi ini telah merangkumi dua prinsip utama, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri dan juga sempadan negara berasaskan bangsa. Kita highlightkan. Cikgu akan highlightkan. Itu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. Dan satu lagi ialah sempadan negara berasaskan bangsa. Jadi ada dua prinsip utama dalam deklarasi ini. Baik, yang kedua berkaitan dengan Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles. Perjanjian ini telah ditandatangani antara Pakatan Bertiga dengan Jerman pada tahun 1919. Berdasarkan perjanjian tersebut, Jerman dikehendaki melakukan beberapa perkara, iaitu antaranya ialah ini dia, bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Yang kedua, Jerman perlu membayar pampasan kepada Pakatan Bertiga.
Okey, pampasan atas segala kerugian akibat peperangan. Kemudian menghadkan saiz angkatan tentera. Jerman tidak boleh lagi memperbesar angkatan tentera, dan akhir sekali Jerman perlu menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Baik, 4 perkara yang perlu dilakukan oleh Jerman dalam perjanjian Versailles ini. Jadi perjanjian ini juga menetapkan penubuhan Liga Bangsa-Bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Okey, 2, keamanan dan juga kerjasama antara bangsa. Ini dalam perjanjian Versailles. Okey. Jadi kita lihat di bawah ini ada peta menunjukkan pengagihan wilayah Jerman iaitu wilayah di bawah penguasaan Jerman yang perlu diberikan kepada Pakatan Bertiga. Okay. Baik, kita lihat petunjuk. Okey, boleh lihat dalam muka surat 56 buku teks. Dalam petunjuk wilayah yang diambil daripada Jerman yang berwarna kuning. Okey, boleh lihat dekat sini. Ini wilayah-wilayah yang diambil daripada Jerman. Okey. Berwarna kuning. Okey. Kemudian yang hijau tu ialah zon bebas tentera. Okey, kemudian yang agak warna pink sikit tu negara yang merdeka. Estonia, Latvia, Lithuania. Okey. Jadi boleh perhatikan manakah wilayah-wilayah yang telah diambil daripada Jerman dan diserahkan kepada Pakatan Bertiga. Baik, selepas berakhirnya Perang Dunia Pertama, kita melihat bagaimana terdapat kesan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini telah memberi kesan besar terhadap negara Eropah. Jadi negara kita turut terkesan akibat perang tersebut. Okey, mari kita lihat. Yang pertama ialah keruntuhan pemerintahan beraja. Okey. Perang Dunia Pertama telah menamatkan sistem pemerintahan beraja di beberapa negara seperti di Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan juga di Empire Utsmania. Okey. Kerajaan Republik Jerman didirikan apabila Kaiser Wilhelm II terpaksa turun tahta dan mendapatkan perlindungan politik di Belanda. Okey, itu yang berlaku di Jerman. Kemudian Empire Austria-Hungary di bawah pemerintahan dinasti Habsburg berakhir apabila timbul pemberontakan wilayah yang dikuasainya. Okey. Seterusnya revolusi juga tercetus di Rusia telah menumbangkan ini revolusi di Rusia menumbangkan pemerintahan Beraja Tsar Nicholas II dan juga kerajaan komunis pertama di dunia yang terbentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin dan khalifah itu di Rusia. Seterusnya khalifah Empire Utsmania iaitu Sultan Mehmed digulingkan dan kerajaan Turki bercorak republik diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Okey, jadi ini apa yang berlaku di negara-negara Pakatan Tengah iaitu di Jerman, di Austria-Hungary, di Empire Utsmania dan ada juga di negara Pakatan Bertiga iaitu di Rusia juga. Jadi terdapat keruntuhan kepada pemerintahan beraja. Okey. Mari kita teruskan kepada kesan yang kedua. Kesan yang kedua iaitu kemunculan negara baharu. Apa dia negara baharu yang telah muncul akibat daripada Perang Dunia Pertama? Okey, kita lihat bagaimana keruntuhan Empire Austria-Hungary telah melahirkan negara baharu. Antaranya ialah Austria, kemudian Hungary dia pecah
ada Czechoslovakia dan juga Yugoslavia. Okey, terbahagi kepada 4 negara. Maknanya dia terpecah daripada satu empire tadi, melahirkan negara-negara baru yang belum wujud sebelum ini. Jadi perpecahan Empire Rusia pula, Empire Rusia telah membawa kepada penubuhan negara baru seperti Poland, Estonia, Latvia dan juga Lithuania. Ini tadi jadi negara-negara yang merdeka. Dan bagaimana pula perpecahan Empire Uthmania telah menyebabkan muncul negara baharu seperti Lebanon, Syria dan juga Iraq. Jadi kita tahu sejarah bagaimana kemunculan negara baharu ini di Eropah telah ataupun berlaku kesan daripada Perang Dunia Pertama. Dan seterusnya kesan yang ketiga yang dapat kita lihat daripada Perang Dunia Pertama ialah kesan terhadap negara kita sendiri. Jadi apa kesan terhadap negara kita? Bagi menyekat kebangkitan orang Melayu, termasuk raja-raja Melayu, diminta menandatangani. Raja-raja Melayu diminta menandatangani pengisytiharan perang. Dan ini akan menyokong dan memberi taat setia kepada kerajaan British. Jadi pelbagai undang-undang yang berkaitan dengan perang telah diluluskan oleh pentadbiran British di Tanah Melayu, termasuklah memperuntukkan kuasa Pesuruhjaya Tinggi British untuk meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tentera jika keadaan memerlukan. Seterusnya, kemakmuran ekonomi Melayu juga dimanipulasi oleh British. Ini yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama, di mana wang hasil biji timah dan getah digunakan untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia Pertama. Kita tahu British terlibat dalam Pakatan Bertiga. Jadi ini juga telah membawa kesan terhadap negara kita, di mana kita perlu raja-raja diminta menandatangani pengisytiharan perang dan perlu memihak kepada British. Kerana didapati bahawa dalam Perang Dunia Pertama turut melibatkan Empire Uthmania. Kita tahu Empire Uthmania ini ialah empire yang juga melibatkan agama Islam. Jadi orang Melayu yang terlibat ataupun yang kuat kepada pegangan agama Islam itu dikuatiri akan memihak kepada Pakatan Tengah. Pakatan Tengah, sedangkan British adalah terlibat dengan Pakatan Bertiga. Jadi cikgu harap pelajar faham mengapa raja-raja Melayu diminta menandatangani pengisytiharan ini dan perlu memberi sokongan dan taat setia kepada kerajaan British. Baik. Jadi kita lihat ada gambar yang boleh perhatikan dalam muka surat 57 buku teks. Ada gambar berkaitan Jerman telah menandatangani genjatan senjata di mana berakhirnya Perang Dunia Pertama. Kemudian ada gambar, ini gambar Mustafa Kemal Atatürk, Presiden Republik Turki selepas runtuhnya empire ataupun runtuhnya kerajaan beraja atau pemerintahan beraja yang dikuasai oleh Sultan Mehmed sebelum itu. Kemudian terdapat info tentang undang-undang berkaitan dengan perang yang telah diluluskan di Tanah Melayu. Boleh lihat di sini info untuk pengetahuan pelajar saja. Dan sebagai penutup, kita lihat sebagai penutup, Perang Dunia Pertama telah memberikan iktibar kepada negara kita tentang kepentingan keamanan dunia. Namun begitu, perdamaian yang dicapai hanya bersifat sementara. 20 tahun selepas itu, Perang Dunia Kedua pula meletus. Jadi kita akan lihat pada kelas yang akan datang ataupun video yang akan datang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua. Di mana kita akan mengkaji tentang Perang Dunia Kedua dalam subtopik 3.3 dalam video yang akan datang.
Itu sahaja daripada cikgu untuk kali ini. Sekian, terima kasih.